Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil 'azim. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصرنا وأطلق به لساننا واشرح به صدرنا واستعمل به جسدنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan sambung talaqi kita insya-Allah pada halaman yang ke-11 insya-Allah muka surat yang ke-11 insya-Allah. Surah Al-Baqarah. InsyaAllah saya akan bacakan, kemudian kita bakal ikut sama-sama insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحوث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله
وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih di atas bacaan. Baik, kita tengok sedikit berkaitan dengan tajwid, insyaAllah. Kita ambil dua baris lah, dua baris daripada atas. Kita tengok satu persatu, insyaAllah. Baik, qa itu asli, dipanggil mad asli. Qalu, lu kalau kita waqaf, qalu. Kalau kita waqaf dia jadi asli. Tetapi kalau kita sambung, maka dia ada satu huruf di depan dipanggil dal. Itu qalud. Itu qalqalah, qalqalah sighra. Qalud'u lana. Lana mad asli ra. Ra itu ra tebal, ra tafkhim. Rabbaka yubay. Di situ dia ada satu hukum yang tersembunyi, namanya harfud lin. Huruf lin. Yubay, dia ada ya tu ya tasydid. Bila ya tasydid maksudnya ada dua ya. Ya yang pertama sakin, yang kedua hidup. Hak mati itulah, yang sakin itulah yang dinamakan sebagai harfud lin, tersembunyi. Yubayyin lana, nun mati bertemu lam. Di sini idgham bila gunnah. Dengan sebut idgham. Kita Melayu ni sebut idgham. Idgham tu tak sempurna. Tak kena. Idgham. Alif dal ghain alif mim. Idgham. Baik. Lana asli ma, begitu juga sama hiya inna. Ini wajibul gunnah, wajib dengung. Janganlah kita meringan-ringankan. Sebab apa?
Sebab wajibul gunnah dia merupakan ranking nombor 1 di antara geng-geng dengung dia. Dia nombor 1, di top first sekali, nombor 1 atas sekali. Jadi kalau kita sengaja, dalam konteks kita dah tahu dan kita dah mengaji kata itu wajibul gunnah, tetapi sengaja kita nak meringankan. Contoh, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara, saja langgar. Kata ulama, kalau kita dalam konteks sengaja, maka dia boleh jadi kesalahan yang berat. Tetapi kalau tak perasan, tak apa. Kadang-kadang kita baca laju ni, kadang-kadang mata tu tak ada nak tangkap, tak perasan, kata kena dengung dalam situ, dia pelaju juga. Jadi itu dimaafkan, tak ada masalah, insya-Allah. Tapi kena hati-hatilah. Tambah ni nak masuk Ramadan ni, jadi mesti tadarus ni wajib. Tapi dalam tadarus itu perhati-hati. Jangan baca terlalu laju sangat. Kena baca sedang-sedang. Jangan kita kejar habis, tetapi kita kejar kualiti. Kualiti itu penting daripada kuantiti. Baik. Innal alif lam. Itu alif lam qamar. Alif lam qamar. Apa maksud qamar? Qamar ni maksudnya bulan. Bulan. Alif lam itu kata ulama Quran, dia diibaratkan sebagai bintang. Bila bulan terbit, bila bulan keluar, waktu sekarang ni lah, kalau kita perhatikan kat luar, kita tengok bulan, pasti ada bintang. Maksudnya pasti baca. Itu dia punya tamsilan dia punya perumpamaan. Alif lam tu. Dan mudahnya kita nak tahu alif lam qamariyah, kita tengok pada lam dia ada tanda sukun. Itu di antara tips mudah yang kita boleh kenal pasti dia adalah alif lam qamariyah. Ataupun nama lain baginya dipanggil izhar qamari. Izhar qamari, jelas pada lam. Baik. Innal baqara, sama seperti tadi dipanggil ra tebal, innal baqarata sya, itu mad asli ataupun ada juga disebut sebagai mad tabi'i. Boleh tak? Boleh, kedua-duanya tak ada masalah. Tashabaha alai, harful lin, alaina, mad asli. Wa inna, itu wajibul gunnah. Inna, itu mad apa? Itu namanya mak jaiz. Macam mana tips mudah kita nak tahu mak jaiz ni? Kalau dalam kitab, cara kita nak kenal dalam kitab disebut apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Dua kalimat maksudnya terpisahlah. Wa inna itu satu kalimat, maksud dia sesungguhnya. Insya itu maksud yang lain. Kalau ada Quran macam ni hak saya baca sekarang ni, tak apalah dia perkata. Jadi maksudnya kita bolehlah tengok kalimat tu, ni maksud ni, hak ni maksud ni. Tapi ada setengah pembaca yang membaca Quran tidak ada perkata. Kadang-kadang mak jaiz ni dia terlepas juga. Jadi untuk bagi kita ni secara umum, kita nak kena tahu mak jaiz perlu membaca panjang lebih daripada dua. Itu je. Kalau dalam kitab disebut kita baca panjang 4 harakat, 5 harakat. Itu kaedah dah. Nak senang, kata guru saya, baca dengan 5 harakat. Mudah. Sebab apa? Saat ini kita nak jumpa mak wajib pula. Mak wajib pula nak kena baca 4 ataupun 5. Kadang-kadang kita pilih wa inna baca 4. Saat ini insya baca 5. Dia kurang. Dia punya markah. Dia panggil markah menetapkan mat tu dia kurang sikit. Jadi kita bacalah dengan 5 ataupun 4. 4 semua. 5 semua. Itu lebih cantik, lebih sempurna. Wa inna insya, nun mati bertemu shin. Di situ dipanggil ikhfa haqiqi. Kita sebut ikhfa hakiki. Selalu kita sebut hakiki. Bukan hakiki, dia haqiqi, dia qaf, haqiqi. Baik. Insya, ni yang namanya mak wajib. Kalau kita amati, kalau kita perhati sikit, cuba tengok hamzah. Hamzah mak jaiz dengan hamzah mak wajib. Hamzah mak jaiz ni
dia berkongsi. Maksudnya dia duduk dengan alif ataupun waw ataupun ya. Pada kalimat ni dia berkongsi dengan alif. Nampak tu? Hamzah tu dia duduk dengan alif. Tapi kalau mat wajib, dia tak duduk dengan siapa-siapa dan dia duduk sendiri-sendiri dia. Itu di antara tips mudah untuk kita nak kenal pasti mat jaiz ataupun mat wajib. Tapi kena tengok jugalah, tengok kalimat juga. Kalau kalimat ni senanglah. Kita nampaklah perbezaan dia tu. Ya? Tapi ada setengah kalimat yang dia duduk di atas alif tetapi dipanggil mat wajib. Pun ada juga, insya-Allah. Baik. Insya baca 4 ataupun 5 harakat. Baca 5 harakat. Allahu, lafaz Allah. Lafaz Allah ni banyak hukum boleh keluar. Tetapi kalau dalam kitab dia 2 sahaja, iaitu lafaz Allah itu di antara tebal ataupun nipis. Kat sini tebal ke nipis? Tebal. Allah. Kenapa? Sebab sebelum lafaz Allah itu hamzah barisnya atas. Satu. Yang kedua, lazimnya kita berhenti ke kita sambung. Kita baca tu kita berhenti ke kita sambung. Lazimnya kita sambung lah. Sebab dia hujung lah. Hujung ayat dah tu. Nak dekat hujung ayat dah. Jadi kita sambung. Bila sambung, dia jadi asli. Tapi kalau kita baca-baca, napah tak cukup. Contoh kata. Alaina wa inna insya'Allah. Tu habis angin, habis napah orang kata. Jadi itu dia jadi mad arid lisukun. Dia jadi arid lisukun. Tapi selalunya kita sambung. Jadi Allahu lamuhtadun. Itu baru jadi mad arid lisukun. Baik. Dekat sini saya nak cuba minta untuk kita keluarkan satu huruf. Kita ambil satu huruf saja. Lamuhtadun. Huruf ha tu. Ha simpul, ha telinga tu. Okey. Yang pertama, cuba kita keluarkan di manakah tempat keluar bagi huruf ha simpul. Kalau boleh dapat jawapan. Ha simpul. Lamuh. Di mana? Halkum. Aywa, tepat sekali. Halkum ada 3 bahagian, atas, tengah, bawah. Bawah dipanggil pangkal halkum. Aywa, tamam. Wakil. Alhamdulillah jawab. Jadi jangan ini kadang-kadang pembaca terlepas pandang juga. Bunyi lamuh. Itu dia jadi pedah. Bila jadi pedah tu kita tertekan naik ke atas tu, automatik dia akan jadi kesalahan jali. Kenapa? Sebab tertukar huruf. Bila tukar huruf, maksud pun bertukar. Itu kena berhati-hatilah. Cuba. Insya'Allahu lamuhtadun. 1, 2. Okey, baik. Okey, kita keluarkan sifatnya pula. Tadi tempat keluar. Ni dia ada kait rapat. Tempat keluar dengan sifat ada kaitan yang sangat rapat. Baik. Yang pertama, ha ini sifatnya hamas, berangin. Dia ada angin yang perlu kita keluar. Pertama. Yang kedua, dia rokhawah. Okey, rokhawah ni apa maksudnya? Rokhawah ini maksudnya suara terlepas. Lamuh. Dia bunyi lamuh, lepas. Pelepah bunyi suara. Jangan kita tarik ataupun jangan kita tahan. Kalau kita tahan bunyi lagu mana? Lamuh tadun, itu tahan. Ataupun meletup. Lamuh muha, tu buang. Lamuh tadun. Cuba. Saya kira-kira semua clear dah hak ni. Insya-Allah tak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga istifal. Yang keempat infitah. Yang kelima, dia adalah ismat. Jadi ada 5 pakaian, 5 sifat kepada huruf ha. Itulah 2 baris berkaitan dengan tajwid. Baik. Kemudian saya nak sentuh perkara-perkara penting dalam muka surat ini yang kadang-kadang kita baca mungkin tersalah. Cuba kita perhatikan pada baris yang ketiga. Tadi saya berhenti. Wala tasqil harth.
Cuba 1, 2, 3. Dia dekat situ dia ada dua tempat, dua huruf mati. Ra mati, sa pun mati. Jadi kita nak utamakan hak mana dulu? Hak kita nak utamakan ra dulu. Yang mati hak nombor 1 tu dulu. Jadi pastikan ra itu dia matikan dengan sempurna. Har. Cuba. Har. Kemudian baru kita pi kepada sa. Sa ni kita nak matikan, kita nak kena tahu tempat dia. Mana tempat keluar sa? Hujung lidah, betul? Hujung lidah nak kena keluar. Pastikan dia duduk di luar. Jangan duduk kat dalam. Kalau duduk kat dalam, automatik dia jadi salah. Cuba. Wala tasqil harth. Maksudnya tempat terakhir lidah kita, dia duduk di hujung dan dikeluarkan. Baik, insya-Allah boleh. Kemudian kita tengok berpindah kepada ayat yang ke-73. Faqulna itu huruf dad. Ni di antara huruf yang sukar dalam Quran ni. Yang kadang-kadang meletup, kadang-kadang macam-macam bunyilah dad ni. Baik, kita nak bunyinya. Cuba dengar saya baca. Faqulna ribu faqulna. Dia kalau kita baca faqulna itu meletup, tak sempurna sifat dia. Dia ada istitalah. Dha ni dia ada special sikit, dipanggil istitalah. Istitalah ni kadang kita susah nak buat sikit. Apa maksud istitalah? Istitalah ni maksudnya memanjang pada bunyi dia. Faqulna, dia seperti macam nak keluar sesuatu tapi kita tahan. Cuba. Faqulna ribuhu. Saya ada dengar bunyi meletup. Ada juga bunyi faqulna. Na tu jadi not. Dia tebal siap-siap kat na tu. Jangan. Na tu masih nipis. Dot baru tebal. Faqulna ribuhu. Cuba. Dah jadi takut-takut dah nak sebut. Okey, jadi kalaulah kita baca meletup faqulna, apa kesalahan dia? Berat ke kecil? Kecil. Dia jadi kecil sebab melibatkan sifat. Tapi kalau dia baca contoh faqulna, tiba-tiba dia bunyi za tu, itu kesalahan besar lah. Tertukar huruf, salah besar. Tertukar baris, salah besar. Tambah huruf, salah besar. Kurangkan huruf, salah besar. Tapi kalau kita tersilap sifat dad bukan qalqalah, tetapi dia baca tu macam qalqalah. Faqulna, itu salah sifat. Bagi kalau salah sifat, dia jadi kesalahan kecil. Tapi salah jugalah, nak kena betulkan juga insya-Allah. Okey, lagi sekali kita sebut. Faqulna ribu bi ba'dihha. Okey, kena praktis lagi insya-Allah. Kemudian kita tengok pada baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Sikit lagi, Okey, baris yang ke-7 daripada bawah. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Ada dua tasydid. Yang pertama shin, yang kedua qaf. Dalam Quran kalau ada tasydid, maka kita nak kena tekan. Tekan kat mana? Tekan dekat huruf sebelum. Macam shin ada tasydid, nak tekan kat ya. Jangan pergi tekan kat shin tu, tekan kat ya. Kemudian ada qaf. Qaf ada tasydid, tekan kat mana? Tekan kat shin. Yashaqqaqu. Cuba. Yashaqqaqu. Okey, insya-Allah. Dan yang terakhir, sebelum kita habis, baris yang terakhir bawah sekali. Bawah sekali, Ini dipanggil mad lazim. Liyuhajju. Tu dipanggil mad lazim kalimi muthaqqal. Apa maksud muthaqqal? Berat.
Dia nak masuk bunyi ju tu, dia macam tahan sikit. Liuhajju. Cuba 1, 2, 3. Nah, berapa harakat tu mat lazim? 6 harakat. Dia di antara mat yang top first, nombor 1. Kalau jumpa dia, mesti kita kena wajib cukupkan harakatnya 6 harakat. Jangan kita ringankan ataupun jangan kita kurangkan dia punya harakat. Insya-Allah, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu dulu insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita ambil satu hukum saja. Hari itu kita ambil apa datang tu ni? Sebelum kita habis, satu hukum saja insya-Allah. Idgham. Okey, baik. Malam ni insya-Allah kita ambil satu hukum. Kita ambil iqlab. Idgham ma'al gunnah bila gunnah. Selesai insya-Allah. Kita ambil iqlab. Iqlab mudah Baik, kita ambil iqlab. Iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab ni maksudnya menukarkan. Tukar. Nak tukar apa ni? Tukar bunyi. Sama juga apabila nun. Nun mati ataupun tanwin. Okey. Bertemu dengan huruf ba, satu je hurufnya. Maka kita tukarkan bunyi nun. Tukar bunyi nun kepada bunyi mim. Ni kita nak buat revision je lah ni. Okey. Contoh. Mim ba'di. Dia kalau dalam Quran nak tahu dia ada mim kecil tu. Mim kecil dan ekornya ke bawah. Ada juga mim kecil, ekor dia ke tepi. Itu waqaf. Kalau mim kita jumpa mim, ekornya ke tepi, itu waqaf. Tempat berhenti, waqaf tam. Tapi kalau mim yang ekornya turun ke bawah, itu dipanggil iqlab. Dengung dah? Dengung. Berapa harakat? 2 harakat. Selesai. 2 harakat. InsyaAllah. Jadi mudah dalam Quran. Kalau kita nak tengok iqlab ni, mudahlah. Dia ada mim kecil itu, itulah tandanya. Alright, boleh insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Insya-Allah, minta maaf kalau ada salah silap daripada saya insya-Allah. Kita tangguh dan kita baca sama-sama doa habis Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.